Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, mereka itu wajiblah mereka itu menjaga akan diri mereka itu dan ahli keluarga daripada kena bakaran api neraka, yang mana neraka bahan bakarannya ialah manusia dan batu-batu sesembahan berhala ketika mana di dunia. Dan yang menjaga neraka tersebut ialah malaikat yang tidak boleh kompromi dan begitu sekali bengis, tidak reti untuk derhaka dengan Allah Ta'ala. Mereka buat apa sahaja yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, pertama-tama syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberi lagi kepada kita peluang untuk kita masih lagi boleh berhimpun pada hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, sebagai latihan sebelum kita ditiup sangkakala yang kedua, bangkit serentak beramai-ramai untuk dihasyar, dihimpun fi sa'idin wahidin, pada satu dataran yang satu, sekalian manusia dihimpun untuk dihisab, dihitung segala amal dan ditegakkan keadilan di atas mizan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan diputuskan hukuman daripada Allah, sama ada ahli syurga masuk syurga dan ahli neraka wal'iyadzu billahi min zalik dihumbang oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Ayat yang membaca tadi, Allah Ta'ala firman kepada kita orang yang beriman, perintah daripada Allah supaya jaga diri kita. Pertama-tamanya jaga diri kita dulu. Qu anfusakum. Qu ay wiqayah, artinya pelihara, jaga. Kemudian tak cukup dengan diri kita, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, yakni termasuk isteri, anak-anak dan adik-beradik, qarabah, kekeluargaan kita. Jaga daripada apa? Bukan jaga daripada lapar, bukan jaga daripada melarat, bukan jaga daripada susah di dunia, kerana perkara-perkara tersebut sudah Allah Ta'ala jamin. Fama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu pun yang melata di atas permukaan bumi ini melainkan Allah sudah jamin rezeki baginya. Yang diperintah oleh Allah Ta'ala kepada kita orang mukmin supaya jaga diri kita dan keluarga kita ialah daripada kena bakaran api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bila turun ayat ni,
Mereka tanya kepada sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah, seorang yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wilih. Ya Allah, ya Tuhan, beri faham akan Abdullah ini dengan agama dan berikan pengetahuan tentang takwilannya di dalam Al-Quran. Maka sebab itu Abdullah bin Abbas dikenali dengan Ra'isul Mufassir, ketua bagi ulama-ulama tafsir. Sahabat tanya, bagaimana ya Abdullah nak jaga diri kita dan keluarga kita daripada kena bakaran api neraka? Jawab Abdullah bin Abbas, faqihuhum fiddin, beri faham mereka itu dengan agama. Itu artinya beri faham dengan agama, pelajari sehingga faham. Itu bukan hanya semata-mata semangat dengan agama, tidak. Nah, semangat itu penting, tetapi mesti didasari dengan ilmu. Nah, kalau semata-mata ghirah, semangat tanpa didasari dengan ilmu, nanti mudah diperkotak-katikkan oleh orang yang mempunyai niat-niat yang tidak baik. Sebagaimana kata Imam Ibn Rushdi, idza aradta an tatahakkama ala jahilin, apabila engkau nak menguasai di atas orang yang bodoh tetapi mempunyai ghirah, semangat yang sangat tinggi, maka bagaimana kamu nak buat bila seorang itu tak mengaji, tak belajar, tapi semangatnya pada agama tinggi? Bagus, semangat tu sudah bagus. Tetapi kalau tidak belajar, tidak didasari dengan ilmu, maka emosinya membuak-buak hingga menenggelamkan akal. Maka caranya kalau kita nak menguasai orang seperti ini, fa'alaika an tataghallafa kulla batilin bighilafin diniyin, maka wajib atas engkau tu membalut akan setiap kebatilan itu dengan balutan yang dibangsakan pada agama. Nescaya orang jahil itu mudah untuk dikuasai je. Maka kerana itu wajib di atas diri kita dan wajib atas kita menjaga keluarga kita daripada kena bakaran api neraka, dengan makna kita kena memberi faham kepada diri kita dan keluarga kita apa itu agama. Maka tak dapat tidur. Nah, kena heret anak bini ratik mari ke masjid surau, kerana tempat belajar untuk kita orang muslimin muslimat secara gratis, free. Tidak lain masjid surau kita lah. Nah, yang setiap malamnya ada kuliah-kuliah maghrib, yang patut kuliah maghrib tu diisi dengan pengajian-pengajian agama yang membentuk kefahaman agama yang benar. Maksudnya lengkap kefarduan agama yang diajar, ilmu tauhidnya, ilmu fiqhnya, ilmu tasawufnya, ilmu tafsir dan hadisnya, sirah an-nabawiyahnya. Ini paling kurang. Nah, barulah kefahaman agama kita dan keluarga kita insya-Allah benar. Adakah dengan faham sahaja tu cukup? Tidak lagi. Mesti kefahaman kita tu kita amalkan. Itu. Karena ilmu mesti nafi'un, yang bermanfaat. Apa ilmu nafi'? Yani ilmu yang berguna. Bagaimana ilmu yang berguna? Yani kegunaan ilmu tu untuk diamal. Bukan semata-mata dirayah dan riwayah, bukan semata-mata untuk dicerita, diajar. Boleh cerita, boleh pagi Kelantan panggil, boleh yoya-yoya, tapi amalnya kosong, tak ada itu.
Itu dia panggil ilmu ghairu nafi'. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta berlindung dengan Allah Taala. Nah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ya Allah Tuhan, inni sesungguhnya aku a'udzubika, aku minta berlindung dengan Engkau, min ilmin, daripada ilmu, dapat ilmu, rajin mengajinya. Nah, tak pernah miss kuliahnya, kitab pun bawa senantiasa. Tapi ilmin la yanfa', ilmu yang tidak berguna. Apa? Yani ilmu yang tidak diamalkan. Nah, ada ilmu tapi tidak beramal. Jadi tak sudah juga dengan mengaji saja, faham saja, mesti berusaha untuk beramal. Nah, mesti diusaha untuk beramal. Kalau tidak, jadilah ilmu kita tu ghairu nafi'. Bimbang lagi takut menyalahi dengan ilmu pula. Amal kita tu berlawanan, muqabalah pula dengan ilmu kita. Tahu kata semaya ni wajib, tahu semaya, berat tu. Nah, tahu kata fadilat di saf yang pertama ni lebihnya masya-Allah. Tahu. Nah, Nabi kata law ya'lamun nasu ma fi saffil awal wan nida. Kalau manusia ni tahu apa ya Allah Taala nak bagi yang duduk di saf yang pertama dan jadi muazzin yang melaungkan azan, pasti manusia akan buat pilihan raya kalau tak mampu duduk di saf yang pertama dan tak boleh jadi muazzin. Nah, kita pun tahu, tapi mari awal-awal pun duduk belakang-belakangnya dadin. Nah, tahu tapi biarlah. Nah, banyak dah pahala, biarlah. Nah, nyanyi gitu dah. Mesti beramal. Tapi beramal ni ialah kena kepada taufik daripada Allah Ta'ala juga. Bukan senang dah. Nak mengaji tu pun susah dah. Jangan kata nak beramal. Nah, yang beramal tu pula mesti kena ikhlas. Sebab itulah ada dalam sebut dalam satu hadisnya, annasu halaku, bermula manusia tu binasa agamanya, illa alimun, melainkan orang yang alim. Wal alimuna halaku, dan orang alim juga binasa agamanya. Illa amilun, melainkan yang beramal dengan ilmu yang dia tahu. Wal amiluna halaku, orang yang beramal dengan ilmu pun masih lagi celaka. Itu illal mukhlisu, melainkan orang yang ikhlas di dalam amalnya. Ini apa ya? Maka soal ikhlas ni kita tak boleh nak menghukum manusia, kita hanya boleh menghukum diri kita sendiri, dah? Karena tu perkara rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu nahsabu bizawahiri, kita manusia boleh buat kira yang zahir saja. Zahirnya orang ni mari jemaah, orang mari dengar orang mengajar, orang mari nak mengimarahkan masjid, surau. Ni orang kita orang baik, bagus kan, orang soleh. Tapi soal dia ikhlas, kata ikhlas itu wallahu yatawallas sarair, itu urusan diserah kepada Allah. Allah lah yang menilai, yang menghitung apakah yang tersembunyi di dalam batin-batin hati kita. Wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kamu wa asirru, kamu memperlahankan suara kamu. Nah, la ilaha illallah, slow. Awijharu bih, atau membuat kuat la ilaha illallah. Tapi di Tuhannya tak ada beza. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada-dada kita manusia. Maka sebab tu jangan kita buat kira dengan pandangan-pandangan manusia, karena manusia tu tak dapat bagi apa-apa manfaat dan mudarat untuk kita. Bahkan kerugianlah kita apabila kita beramal dengan amalan akhirat tapi mengharap habuan dunia, mengharap pandangan manusia, pujian manusia, ibu jari manusia, mengharapkan semuanya manusia.
maka rugi. Wa khasira hunalikal mubtilun. Bila ruginya? Bila sampai ruh di halqum, maka terhijab, tersingkap hijab, nampak perkara yang hakikat. Iza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Apabila sampai ruh di halqum kita, maka ketika itu kita akan melihat perkara yang sebenar. Itu sebenar. Mana perkara yang sebenar? Mati itu sebenar. Nah, alam barzakh itu sebenar. Syurga neraka itu sebenar. Nah, soal muka nakir di dalam kubur itu sebenar. Nah, sebenar. Al-haq. Tapi sekarang ini kita tak menghadapi, sebab tu kita tak berusaha sungguh-sungguh perkara tu. Nah, tapi kalau kita yakin itu sebenar, maka hidup kita ni kita usaha untuk perkara tersebut, untuk perkara yang sebenar. Nah, perkara hak tak sebenar ni sampingan-sampingan saja. Nah, mana hak tak sebenar? Dunia ni tidak sebenar, harta dunia tidak sebenar, pangkat dunia tidak sebenar, pujian manusia tidak sebenar. Tidak sebenar maksudnya apa? Akan sirna, akan binasa, akan fana, bahkan sedikit saja. Nah, kalau orang puji, berapa orang puji? Nah, itu pun puji itu sampai bila-bila ke? Tidak juga. Nah, pasti ada yang mencela. Hatta sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasih Allah, afdalul makhluk alal itlaq, selebih-lebih makhluk secara itlaq. Secara itlaq ni tak kira dengan arash, dengan qalam, dengan luh, dengan syurga, dengan neraka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling utama. Itu pun masih lagi ada yang mengkhianatinya, yang mencaci maki baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi maka sebab tu kalau kita buat kira dengan perkara yang tak sebenar, rugi kita. Allah Subhanahu wa taala firman, qul, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ni mana fi'il amar, suruh, kata, ceramahlah, kempenlah, royaklah, iklanlah. Nah, macam kita dulu tengok video tu ke, kita nak tengok video benda lain, pak nyata ubik iklan atau Melatan ni orang nak tengok benda nyata ubik video dia dah. Dia rasa dia kena iklan, kena royak, padahal tak ada tempo tu hai suruhnya. Nah, ni Tuhan suruh. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad seorang kena kata. Kalau Nabi Muhammad seorang kena kata, tak kata dalam laninya dah. Walaupun tu ayatnya perintah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kata, tetapi kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang menyambung perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah kata, kita sambung lagi, camping lagi, panjaikan lagi. Qul, katakanlah hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, royaklah, kempinglah, ceramahlah, iklanlah, walau manusia benci, puah, menanah telinga sekalipun. Qul mata'ud dunya qalilun. Mu kena ceramah juga, mu kena kemping juga, mu kena royak juga. Mata'ud dunya, permula mata', harta benda dunia itu sedikit, qalil, sedikit, bahkan aqallu minal qalil, yang paling sikit daripada yang paling sikit. Nah, Sayyidina Ali bila dia tengok tentera Islam yang duduk di bukit Uhud, tiba-tibanya gelepar harta ghanimah di bawah sana tu sudah ditinggal oleh Khalid Al-Walid yang sebelum tu belum masuk Islam lagi. Padahal strategi dia lagi buat pukat. Maka hodok jaga atas bukit Uhud ni turun dah weh. Nak berebut harta ghanimah, kalau tak ada kita tak dapat saja kita. Maka bila turun mari Khalid Al-Walid kat belakang, serah hendak pula kat belakang, maka berdepa orang Islam ketika tu. Nabi kita Muhammad SAW pun cabut gigi nak ayat we teruk tak teruk masa tu. Kenapa? Kerana dibala dengan hubbud dunia sekejap. Nah, maka kata Sayyidina Ali, hiya dunya aqallu minal qalili. Itulah dunia, benda yang paling sikit daripada benda yang paling sedikit. Nah, tu dia kata dunia. Tu lagu mana? Tu hak kalah kita tu.
wa ashiquha adallu minadzalili. Orang yang asyik masuk dengan dunia lebih hina daripada binatang yang hina. Mari surah juga, tapi bukan nak jemaah sebab nak ambil duit dengan Haji Nordin. Ada bantuan tak hati lah gitu. Marilah jemaah kata, nah, mari dengar orang mengajar kata, nah, mari imarah surah kita kata, ada bantuan sikit sebanyak kita ambil, alhamdulillah. Kalau tak ada agak kita sabar, nah, pahala belaka-laka. Rugilah kita kalau kita duk tupu pada dunia. Nah, orang yang kasih masuk asyik dengan dunia tu lebih hina daripada binatang yang hina. Gapo dia binatang yang hina? Bewok tak berapa nak hina mana? Kera ada beda juga. Wak naik pokoknya. Nah. Nata yang hina ni tak ada lain tak ada bukan al-kilabu wal khinziru. Nah, sebut ke Arab baru nampak juru sikit. Nah. Kalau sebut ke Melayu asal baikin sangat. Nah. Itulah binatang yang hina. Jadi teruk lagi daripada tu. Memang dah. Sebab anjing dengan babi ni dia tak ada gapo, dia binatang makhluk Allah Taala. Hak celaka, hak bahagia, hak dosa, hak menangguh hukum ni kita manusia. Nah, cuma kita duk cakap aja babi ni haram, anjing ni haram. Kita bercakap lagu tu babi dengan anjing tak haram. Apa tak haram? Nak haram apa dia bukan mukallaf. Nah, kita duk kata anjing babi ni haram. Kejut babi dengar saya pula haram dak ni. Saya bukan mukallaf. Hak haram tu mung makan aku dak ni. Manusia tu hak haram. Kita ni banyak cakap rekah-rekah macam mana tak apa dah. Nah. Macam juga anak haram. Anak tu tak haram, mopok dia tu. Celaka bagi jaran. Nah, anak haram tak ada anak haram. Anak tu halal tak ada apa-apa anak tu. Dilahirkan ke dunia. Diuji oleh Allah Taala. Dengan tidak sah darahnya. Hak haram tu mopok dia tu. Orang tua dia buat kerja haram. Patut nak panggil mopok haram. Tapi tak panggil mopok anak pula hang menanggung nyanyi kan anak. Anak haram ni la ilaha illallah. Nah, tak apalah. Hijau buat kita tu fa'lul mukallafin. Itu yang menanggung hukum kita. Bukan anjing babi tu. Maka sebab tu lebih teruk daripada binatang yang hina. Qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah kemping kelahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata'un qalil. Mata'ud dunya qalil. Mata benda dunia ni qalil, sedikit. Bahkan kenapa dinamakan dunia tu dunia? Disebut dalam kitabnya, yusamma li'anna dunya daniyun. Kerana dunia tu daniyun, hina. Sebab tu dipanggil dunia. Kerana hinanya dia. Tapi hak hina ni lah kita rasa mulia. Rasa sangat berharga. Hak berharga sebenarnya apa? Wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatila. Itu dalam Quran sebut qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu liman ittaqa wala tuzlamuna fatila. Allah. Dan akhirat itu bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana nak bertakwa kalau tanpa ilmu? Takwa itu maknanya imtithalu awamirihi wajtinabun nawahi. Buat apa yang disuruh oleh Allah, tinggal apa yang ditegah oleh Allah. Bagaimana kita nak buat apa yang disuruh oleh Allah dan tinggal apa yang ditegah oleh Allah tanpa ilmu? Maka sebab itulah kemuliaan ilmu, syaraful ilmu, kemuliaan ilmu itu syaraful, kemuliaan anak tangga, perantaraan, wasilah untuk mencapai syaraf hakikiyu, yakni syarafut taqwa, mencapai kemuliaan takwa. Itu kan? Allah kata sebut inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah yang paling bertakwa. Bagaimana yang paling bertakwa? Masya Allah takwanya saya gitu ke? Bukan.
Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kamu kata kamu yang paling bertakwa, jangan. Sebab Allah yang maha mengetahui siapa yang paling bertakwa, itu Allah yang maha mengetahui. Tapi kalau orang itu bertakwa, maka dialah orang yang paling mulia di sisi Allah. Dan itulah syaraful hakiki, kemuliaan yang sebenar. Sehingga istri-istri Nabi pun ditaklikkan kemuliaannya dengan takwa, kayak gitu. Ya nisa'an nabiyyu lastunna ka ahadim minan nisa' inittaqaitunna. Kayak gitu. Wahai istri-istri Nabi, kalian tu tidak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Tak sama tu sebab jadi istri Nabi ke? Tidak. Inittaqaitunna. Kalau kalian bertakwa pada Allah. Bukan semata-mata jadi istri VIP, bukan. Nah, kalau jadi istri mengikut tata karma VIP, maka tidak VIP dia. Tengok istri Nabi Nuh, Nabi Lut. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Tuhan buat contoh dengan istri Nabi Nuh, Nabi Lut yang kafir kedua-duanya. Istri Nabi juga, tapi kafir. Takanata tahta abdaini min ibadina salihat. Mereka tu duduk di bawah hamba yang soleh. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut. Bukan soleh biasa-biasa, bukan tuk lebakar pun biasa tak. Nabi mursalin, pangkat ke rasulah, tak boleh diusaha. Tu. Tapi fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Itu karena khianat mereka kepada suami masing-masing, tidak taat ajaran suami masing-masing, maka dikatakan pada mereka, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama penghuni-penghuni neraka. Kata gitu. Maka kemuliaan itu ialah dengan takwa. Bagaimana takwa? Fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzina fi qulubihim marad wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ata'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Dengan sebab takwa itu Tuhan bersih. Itu mana ahlul bait. Nah, maknanya kullu mu'minin taqiyyin, tiap-tiap orang mukmin yang bertakwa pada Allah. Baca kita ni mukmin juga, tapi asian. Kita ni kullu mu'minin juga, tiap-tiap orang mukmin juga, tapi asian, yang bermaksiat kepada Allah, beriman dengan Allah, tapi kadang-kadang semaya, kadang-kadang qada, kadang-kadang tak semaya, kadang-kadang hidup main gitu. Nah, mari insah gak cerik sebentar, lepas tu loleh pula, joya pula dah tu ni. Cocok bitter pula. Kita dia panggil mukmin asi. Maka sebab tu kita kena bersuhbah. Nah, kunu ma'as sadiqin wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengajari kamu. Kenapakah kita kena sedar bahawasanya wal akhiratu liman ittaqa, akhirat tu bagi orang bertakwa, wala tuzlamuna fatila, dan kalian tu tidak dizalimi sedikit pun. Ainama takunu yudrikumul maut, di mana saja kamu berada, kamu akan mendapat akan kematian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian itu bersembunyi di dalam peti besi yang sangat kukuh. Nak lari ke mati tak boleh. Nah, tak akan boleh lari daripada kematian. Pasti mati itu akan berjumpa dengan kita. Maka sebab tu di dalam kitab Al-Mawa'izul Al-Ahadis Al-Qudusiyah, Imam Ghazali dia buat mari beberapa hadis kursi yang bunyinya Allah Ta'ala firman. Yang hadis kursi ni maknanya lafaz daripada Nabi SAW, nah, tetapi maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu. Allah Ta'ala firman, ajibtu liman ayqana bil qabri. Ajibtu, heran aku, tercengang aku. Mana muka Tuhan bukan gitu maknanya. Dia panggil bahasa Tuhan guna dah. Ajibtu liman ayqana bil qabri. Hairan aku dengan mereka yang yakin dengan kubur. Kaifa yadhak, betapa dia boleh lagi suka ketawa hoha-hoha. Macam kita kan, kita kan yakin kubur, tapi kita suka lagi. Wa
Wa ajibtu liman aiqana bil hisabi, dan hairan aku dengan mereka yang yakin bahwasanya akan dihitung segala perbuatan di dunia. Kaifa yajma'ul mala, betapa dia bersungguh-sungguh menghimpun akan harta. Wa kaifa wa ajibtu liman aiqana bil akhirati. Nah, dan hairan aku, kata Tuhan, bagi mereka yang yakin dengan hari akhirat itu ada. Kaifa yastarihu fid dunya, betapa dia menuntuti kesenang-lenangan dia di dalam dunia. Nah, wa ajibtu liman aiqana lifana'id dunya. Nah, kaifa yatma'inna ilaiha, dan hairan aku dengan mereka, kata Allah, yang yakin bahawasanya dunia ni akan fana, binasa, hilang, tetapi betapa dia bertenang hatinya, tenang dia hatinya kepada dunia dan tidak memikir dia kepada akhirat. Ini beberapa hadis-hadis kursi begini. Elok benar kita ambil pengajaran. Nah, sebab tu saya sok mau sebut tanah perkuburan orang Islam, signboard kita tu kita kena tukar. Nah, sebab sebut tanah perkuburan ni kita duk rasa bukan tempat kita. Untuk orang mati, lambat lagi mati. Bila tahu benda tu ni? Tu sedap duk perih motor, duk start kereta pergi mari tak sila ke surga. Surga duk panggil Allah Akbar, Allah Akbar. Waktu ngi pun bocah tu bi. Wadak cara dia. Bayang mati tu baru siapa surga. Ada tu ni Haji Nordin jom mandi. Jadi molek kalau ada tanah perkuburan ni tukar signboard, tulis rumah masa depan kita bersama orang Islam. Tulis gitu. Mesyuarat molek dengan JKK ke EJK ke apa tu ni, tukar signboard lagu tu. Sebab tulis tanah perkuburan ni tak berasa dalam perut kita dah tu ni. Tanah perkuburan. Aku lambat lagi nak mati dia tu ni. Cabut tukar. Murah je signboard ni. Apa ya ya? Nah, tukar. Nah, tulis rumah masa depan kita bersama orang Islam. Tu kan nak pergi hijau lah litah situ. Slow sikit surah-surah bila kan. Nah, baru asal rumah masa depan. Rumah kita ingat rumah kita ni lah. Rumah teres, rumah semedi, rumah banglo hak ni masa depan. Tidak ada masa depan. Masa depan juga boleh kerak nyawa tu kan, mati, bini anak. Jadi harta saka pula dah. Nah, jadi waris pula. Saka anak cucu cicit ciak. Dak tak bawa dengan rumah-rumah banglo masuk dalam kubur tu. Katanya. Hak rumah masa depan sungguh hak tu hak sebenar. Dah. Ambo cerita tu sebabnya masa dulu pernah pergi syuting di apa tu? Bukit Bromo. Gunung Bromo, tempat gunung berapi di Surabaya lah. Jadi naik tengah pagi tu tak nampak lagi signboard. Naik tengah malam nak tengok matahari terbit. Turun pagi esok pergi makan kedai tu. Kedai tu duduk depan sebelah jalan tu kubur. Pintu gerbang besar you tulis. Itu pintu gerbang besar maksudnya nak masuk kampung. You tulis pintu gerbang tu rumah masa depan bersama. Kita nak makan tu tak selera tu. Makan sikit je tak selera. Allah masa depan tu. Nah, bawah tak ada rumah tak ada lah, batu nisa saja pak baru iya ada tu ni. Baru pak masuk dia panggil qaulan baligha, perkataan yang pak masuk jejak dalam perut kita. Tapi sekejap lah batu hore pula dah nak bukan. Itulah manusia. La yusamul insan illa linisyan, tidak dinamakan manusia tu manusia melainkan kerana lupa. Maka sebab itulah saya diingat. Sebab tu tazkirah mana ingat benda kita tahu dah. Fadzakir fa inna zikratan fa'ul mu'minin. Bukan di sini tempat belajar, bukan. Ngaji ni kena ada kitab, kena ada guru, kena ada manhaj, kena ada disiplin bi'ah. Nah, murid itu tempat belajar. Kita sebelum Jumaat ni bukan belajar, dia panggil tazkirah. Fadzakir fa inna zikratan fa'ul mu'minin. Beri peringatan oleh muhyi Nabi Muhammad, kerana dengan peringatan tu dapat manfaat besar bagi orang yang benar-benar sempurna imannya. Jadi kalau orang tu iman dia tak sempurna, dia rasa
Apa dak ayat benda tolong mati semua. Tak ada ide-ide ke mana Ustaz? Dah lah matilah tepat hak sebenar kita nak tuju. Nah. Kalau umur dia tu 90 tahun lebih sekalipun, Puan Mahathir 95 tahun, 95 tahun sekalipun, bukan semakin panjang umur, semakin pendek. Kita ni bukan semakin panjang umur, tapi semakin pendek. Bahkan mati itu semakin menghampiri. Yudrikumul mautu, mendapat akan kalian oleh mati. Mati itu mendatangi kita. Kayak gitu. Kalau gitu kullu atin qaribun, tiap-tiap yang mendatangi itu semakin dekat. Macam orang nak mari rumah kita, semakin dekat lah. Siapa mana tu siapa dah ni? Nah, gombok dah ni. Tak lama dah tu gombok. Dah ada setengah jam kot. Siapa mana dah tu? Masuk Syahal dah ni. Dekat dah tu. Nah, Syekh 20 ni. Kau dekat. Bukan siapa mana tu? Siapa Syahal? Wano kat 2 jam dah Syahal. Kau tu makan walasak ya bang. Sesak ya, tak ada gitu dah. Yang mati ni tak sesak. Iza jaa ajaluhum la tastakhiruna sa'atan wala tastaqdimun. Bila sampai sampai tempoh dia, siapa tak lewat, tak cepat walau satu saat, tepat. Entah lepas ni ke, lepas Jumaat ni, tengah Jumaat ni ke, wallahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui tempoh kita. Maka kerana tu Nabi kata apa nama tu dalam hadis sebut tu, ka'annaka tamutu ghadan i'malu fil akhirati ka'annaka tamutu ghadan. Kamu beramallah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu nak mati esok. Nak mati esok maksudnya tak ada dah ni. Inilah Jumaat terakhir, inilah Zuhur terakhir, inilah Asar terakhir, ini duk main terakhir semua sebab mati dah esok. Duk main gitu. Bukan maksudnya dah nak mati dah esok, relax lah. Macam gitu. Wa'malu fid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kamu beramal untuk dunia kamu seolah-olah kamu nak hidup selama-lama. Maksudnya apa? Tak dapat hari ni mungkin esok, tak dapat esok mungkin lusa, tak dapat lusa mungkin tulak tuping gitu. Ada juga orang putar belik makna hadis dia kata, beramal untuk dunia kamu seolah-olah kamu nak hidup selama-lamanya. Apa nak sungguhlah sikit. Rumah unang sosok macam istana dia tu ni. Tu kah? Tak semaya tak tepuh dengan slogan dengan masjid apa lah dianya. Kenapa? Beramal untuk dunia, untuk hidup selama-lama, salah faham tu. Dan beramal untuk akhiratmu tu untuk seolah-olah kamu nak mati dah esok. Jadi nak mati dah esok kan, relax lah. Semaya sikit-sikit sudah dah. Nak mati dah esok. Salah tu. Jauh putar belik hadis tu. Maksudnya kalau beramal akhirat kamu untuk seolah-olah kamu nak mati esok, maka perelokkan tahsin ibadat. Mana perelokkan ibadat kamu. Nah, kalau tak ada dah, seolah-olah inilah terakhir. Nah, akidah kamu perelokkan, percantikkan biar tepat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kayak gitu. Ibadat kamu biar sempurna, biar tip-top, biar kemah, jemaah, biar tahu rukun syarat, syarat kedua imam, hukum-hukumnya. Itu semua tu tak dapat tidak dengan ilmu. Itu. Adapun hijau dunia kita, tak dapat hari ni, mungkin esok, mungkin lusa, mungkin tulak, mungkin hidup selama-lama kan. Gitu. Barulah kita tu boleh beramal dengan benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup setakat tu. Pukul 1 ada 5 minit lagi. Kerana kita ni ada pengumuman juga sebelum Haji Nordin nak umum, baru dulu umum. Jadi untuk pengetahuan para hadirin semua, pada bulan Ramadan hari itu alhamdulillah kita punya kutipan untuk pembinaan Rawdatun Nahdiyin kita tu dapat 180,000. Jadi 80,000 tu ada seorang hamba Allah daripada Sungai Buloh dia seorang tu 80,000. Jadi kita tu tak sampai target untuk dapatkan pakej daripada kontraktor kubah 380,000. 380,000 tu kita kena bayar 150,000 pendahuluan, lepas tu baki lagi ikut nak bayar berapa-berapa. Itu hak dia punya janji lah. Tapi kita tak dapat tu, kerana kalau kita bayar 150,000 tinggal 30,000 ni nak apa? Jadi kita pun tak boleh nak ambil pakej tu, kita tetap ambil kubah, mihrab dengan mimbar. Itu pun kita masih lagi tak cukup 80,000 yang kita kena bayar. Sepatutnya selesai dia pasal, kita nak habis lalu. Bila dia nak pasal? Bulan ni.
10 hari bulan hari Sabtu ni bergeraklah bagainya daripada Johor sampai ke Sungai Buloh ni. Jadi daripada Jepara bagi-bagai masuk ke Malaysia. Jadi dia akan mari pasal mungkin dalam seminggu, 5 hari je sebenarnya mari pasal. Ambo minta supaya pasal lewat sikit 2 minggu. Karenanya tak cukup duit lagi. Kita boleh bayar pendahuluan je, orang panggil down payment je boleh bayar nah. Jadi kita kena bayar 80,000 tu sepatut habis dia pasal kena bayar lalu. Tapi hamba merayu supaya ditangguhkan bayaran tersebut sampai ke bulan 7. Jadi bulan 7 sama ada awal bulan 7 ke tengah bulan 7 kita kena bayar 80,000 lagi. Jadi minta-mintanya pada hari ni boleh 80,000 lah buat kita ni. Nah, insya-Allah deh. Kerana insya-Allah pada akhir bulan ni ataupun awal bulan 7 ni pelajar-pelajar kita akan berpindah ke tanah tersebut. Lepas pada ni hamba tak umum gapo dah. Nah, tak umum gapo dah lah. Pelajar kita pindah ni kampung kita tu jadi satu hala. Hamba duk umum semua tu sebab berat bebanan ni jadi 2 hala lagu ni nah. Jadi doa-doakan mudah-mudahan pada Jumaat hari ni kita dapat 80,000 untuk bayar tersebut. Hak tu kubah saja. Bayar lagi cermin, pintu, wiring, tarik wiring saja 30,000 nah. Gapo lagi siling, parut-parut saja. Tapi hak tu tak apalah, moga bukan kontraktor buat sendiri dengan saing-saing, boleh bayar sikit-sikit, ada bayar sikit-sikit gitu. Kemudian yang keduanya hamba nak jemput selalu dah lah. Ini surat jemaah kita ni kepada ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, fardu ain kena mari kenduri kesyukuran pada 29 Julai. Julai bukan Jun. Nama hari Jun berat. Julai hari Sabtu, makan tengah hari. Pukul 12 sampai pukul 6 petang. Nah, ni. Kemudian jemaahnya fardu kifayah. Jadi AJK fardu ain. Jadi hamba akan serah kepada Haji Nordin nanti, hak jemaah ketepek, hak ahli jawatan kuasa sipek. Ini tanda kesyukuran dan supaya AJK pun boleh tengok hati itulah pembinaan yang kita buat tu hasil daripada sumbangan jemaah semua dalam tabung-tabung hak kita bawa setiap kali kita kuliah. Jadi doakan mudah-mudahan berjalan lancar walaupun sekarang ni progresnya berhenti kerana duit habis licin. Ada 7,000 yang ada dalam kita berhutang dengan tukar bayar gaji 10,000 tak bayar lagi. Jadi doa-doa mudah-mudahan berjalan lancar segala urusan dan pahala wakaf tersebut jadi berkekalan insya-Allah. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.